Pernahkah anda menonton video ini? PKP pertama ini kita memberi ruang pada pelajar meneruskan cuti mereka. Apabila masuk ke tahap kedua, kita telah mengeluarkan garis panduan kepada guru-guru mengenai pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar-pelajar yang berada di rumah. Kita jelaskan bahawa kaedah pengajaran, kaedah pembelajaran yang akan digunakan atau yang boleh digunakan itu kita serahkan kepada guru-guru. Ibu bapa tak perlu risau, lakukan yang terbaik berdasarkan kekangan yang ada. Pada masa yang sama di kementerian kita akan terus tingkatkan ruang-ruang, peluang-peluang untuk memastikan semua pelajar mendapat akses kepada pendidikan dalam tempoh ini. Saya ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu di luar sana di atas segala usaha, segala kreativiti untuk menyampaikan pendidikan kepada anak-anak. Hai murid-murid, saya Cikgu Zuridah, guru Bahasa Melayu anda pada hari ini. Kertas 2 Bahasa Melayu PT3 mempunyai 2 bahagian, iaitu bahagian A, karangan respon terhad yang bernilai 10 markah dan bahagian B, karangan respon terbuka yang membawa 30 markah. Hari ini, kita akan mempelajari bahagian B, penulisan karangan respon terbuka dengan memberi fokus kepada membina perenggan isi dalam penulisan karangan. Untuk makluman semua, soalan respon terbuka mengandungi 3 pilihan soalan dan murid-murid wajib memilih hanya 1 soalan. Oleh itu, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid akan dapat pertama, membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan yang sesuai, dan kedua, menulis perenggan isi karangan yang tersusun menggunakan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan. Tahukah murid-murid bahawa penulisan karangan mempunyai 3 komponen? Komponen yang terlibat ialah pertama, pendahuluan yang mengandungi 1 perenggan. Kedua, perenggan isi yang mengandungi 3 atau 4 perenggan. Dan yang ketiga, perenggan penutup yang mengandungi 1 perenggan. Bagi karangan peringkat menengah rendah pula, murid-murid perlu menulis lebih dari 180 patah perkataan. Mari kita lihat tugasan kita pada hari ini. Soalan tugasan. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, semua sekolah ditangguh sesi persekolahan rasmi. Dalam tempoh tersebut, sesi pembelajaran diteruskan di rumah. Bincangkan cara-cara pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat dilakukan di rumah. Ingin terus menulis? Nanti dulu. Murid-murid perlu membuat persediaan sebelum memulakan penulisan. Apakah proses yang perlu dilaksanakan sebagai persediaan sebelum menulis karangan? Proses yang perlu dilakukan ialah pertama, mentafsir tajuk soalan. Kedua, membina rangka karangan berdasarkan kata kunci. Ketiga, menulis karangan, dan dalam konteks kita pada hari ini, kita akan memberi fokus kepada penulisan perenggan isi. Dan yang keempat, kita perlu menyemak karangan kita terlebih dahulu. Kembali kita kepada soalan tugasan. Karangan yang ditulis perlu memenuhi kehendak soalan. Oleh itu, murid-murid perlulah membaca soalan beberapa kali dan memahami kata kunci. Kita baca soalan sekali lagi. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, semua sekolah ditangguh sesi persekolahan rasmi. Dalam tempoh berkenaan, sesi pembelajaran diteruskan di rumah. Bincangkan cara-cara pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat dilakukan di rumah.
Untuk makluman, murid perlu membaca sekali lagi supaya betul-betul faham bagi mengenal pasti kata kunci. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, semua sekolah ditangguh sesi persekolahan rasmi. Dalam tempoh berkenaan, sesi pembelajaran diteruskan di rumah. Bincangkan cara-cara pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat dilakukan di rumah. Di sini murid-murid, terdapat dua kata kunci yang telah kita kenal pasti, iaitu pertama, Perintah Kawalan Pergerakan dan yang kedua, cara-cara proses pembelajaran di rumah. Oleh itu, kata kunci yang telah dapat dikenal pasti ialah temanya Perintah Kawalan Pergerakan. Kehendak soalan, cara-cara proses pembelajaran di rumah dan karangan kita pada hari ini merupakan karangan fakta berformatkan fakta. Mari kita mula merancang penulisan karangan isi. Apa ya isi yang perlu ditulis? Teknik yang mungkin boleh digunakan untuk memudahkan pembinaan rangka karangan ialah teknik peta minda. Mari kita mulakan sesi sumbang saran bagi menjana idea. Jom fikirkan cara-cara proses pembelajaran di rumah. Ya, kita masih boleh belajar dengan pelbagai cara. Pertama, menerusi media elektronik secara atas talian. Kedua, menerusi media elektronik tanpa talian. Ketiga, menerusi bahan bercetak. Dan yang keempat, penggunaan bahan grafik. Pembelajaran menggunakan media elektronik secara atas talian melibatkan penggunaan komputer peribadi, tablet, komputer riba dan telefon pintar. Murid-murid ini boleh belajar menerusi aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan SMS. Kedua, pelantar pembelajaran seperti Google Classroom. Dan yang ketiga, video pembelajaran dan bahan PDP atas talian seperti Cikgu YouTube dan iKelas. Isi yang kedua ialah pembelajaran menggunakan media elektronik tanpa talian. Ini bermaksud bagi murid yang tidak mempunyai capaian internet atau tidak memiliki gadget, pembelajaran masih boleh dilakukan menggunakan radio dan televisyen. Antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ialah menerusi penggunaan TV pendidikan dan radio pendidikan. Seterusnya ialah pembelajaran menerusi bahan bercetak. Murid-murid boleh belajar menerusi pembacaan buku, majalah, risalah, jurnal, laporan tahunan dan juga akhbar. Kaedah yang terakhir ialah menerusi bahan grafik. Ini bermaksud murid-murid boleh menggunakan gambar, poster, kartun, carta dan graf. Sekarang, marilah kita bergerak ke proses yang seterusnya, iaitu menulis karangan. Sukar untuk menulis perenggan isi? Jangan bimbang. Dalam menulis karangan, isi karangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi boleh dikembangkan menggunakan pendekatan berikut. Pertama, ayat topik yang menyatakan isi bagi menjawab soalan apa. Kedua, ayat huraian yang menjawab soalan mengapa. Ketiga, ayat contoh yang menjawab soalan bagaimana. Dan yang keempat, ayat penegasan yang menegaskan kehendak soalan. Sebenarnya, teknik ini boleh menggunakan akronim A, M, B, P atau apa mu buat PA. Mari
kita cuba menulis isi yang pertama. Ayat topik untuk menjawab persoalan apa merupakan isi yang pertama ialah media elektronik secara atas talian. Bagi ayat huraian untuk menjawab soalan mengapa, kerana selaras perkembangan teknologi dan pembelajaran abad ke-21. Ayat contoh berfungsi bagi menjawab soalan bagaimana dengan menyertakan bukti. Contohnya, komputer peribadi, tablet, komputer riba, telefon pintar. Dan murid-murid juga boleh belajar menerusi aplikasi media sosial, pelantar pembelajaran, video, pembelajaran dan bahan PDP atas talian. Akhir sekali, ayat penegasan bertujuan bagi merumuskan isi pertama, iaitu murid dapat belajar tanpa sempadan. Mari kita bina perenggan lengkap menggabungkan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan. Murid-murid boleh meneruskan pembelajaran di rumah menerusi media elektronik secara atas talian. Itu merupakan ayat topik. Pendekatan ini sangat bersesuaian dengan perkembangan teknologi yang pesat berkembang dan mendedahkan murid dengan konsep pembelajaran abad ke-21. Itu merupakan ayat huraian. Dalam konteks ini, murid-murid menggunakan komputer peribadi, tablet, komputer riba dan telefon pintar. Hal ini membolehkan murid-murid belajar menerusi aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram, menggunakan Google Classroom sebagai pelantar pembelajaran dan memanfaatkan video pembelajaran serta bahan PDP atas talian yang disediakan oleh guru-guru. Itu merupakan ayat contoh. Oleh itu, murid-murid berpeluang belajar di rumah tanpa sempadan. Itu merupakan ayat penegasan. Mari kita cuba bagi isi yang kedua yang telah dicatatkan pada rangka karangan tadi, iaitu menerusi media elektronik tanpa talian. Selain itu, kaedah seterusnya yang boleh digunakan oleh murid ialah menerusi pendekatan pembelajaran menggunakan media elektronik tanpa talian, iaitu menerusi penggunaan radio dan televisyen. Itu merupakan ayat topik. Ini bermakna murid-murid yang tidak mempunyai capaian internet atau tidak memiliki gadget masih mampu meneruskan pembelajaran di rumah. Itu merupakan ayat huraian. Menerusi kaedah ini, Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi bahagian sumber teknologi pendidikan dengan kerjasama Radio Television Malaysia iaitu RTM telah mengambil inisiatif melaksanakan kembali rancangan radio pendidikan dan TV pendidikan. Murid-murid boleh menonton saluran ini menerusi saluran 110 My Freeview, saluran 146 Astro dan Astro Enjoy dan laman sawang RTM. Itu merupakan ayat contoh. Oleh itu, kemudahan pendidikan ini dapat dinikmati oleh semua murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Itu merupakan ayat penegasan. Bagaimana murid-murid? Boleh teruskan perenggan isi ketiga iaitu media cetak dan perenggan keempat iaitu media grafik. Gunakanlah pendekatan AMBP atau akronimnya apa, mu, buat, PA bagi melengkapkan penulisan karangan anda. Kita bergerak ke langkah yang seterusnya iaitu menyemak karangan. Pastikan pertama, karangan perlu disemak ejaan. Kedua, semak tanda bacaan. Ketiga, semak struktur ayat. Keempat, semua isi karangan telah pun dimasukkan
dan pastikan pemeranganan yang dibuat adalah sesuai. Murid-murid juga boleh menggunakan peribahasa dan ungkapan menarik bagi menguatkan lagi olahan isi karangan. Mari kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari. Isi karangan dapat dikembangkan menerusi gabungan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan. Ayat topik merupakan ayat yang menyatakan isi bagi menjawab soalan apa. Kedua, ayat huraian yang menyatakan soalan mengapa. Ketiga, ayat contoh yang menjawab soalan bagaimana. Dan yang keempat, ayat penegasan bagi menegaskan kehendak soalan. Dan teknik ini boleh menggunakan akronim AMBP atau apa mu buat PA. Diharap semua murid dapat menggunakan panduan mudah yang telah kita pelajari sebentar tadi untuk membina perenggan isi yang mantap. Sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid bolehlah merangka dan menulis karangan ini sebagai pengukuhan di rumah. Soalannya, dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, sebagai rakyat Malaysia, apakah tindakan yang boleh diambil untuk memastikan penyebaran virus COVID-19 dapat disekat? Murid-murid bolehlah berbincang bersama ibu bapa di rumah atau menghubungi rakan-rakan menerusi media sosial atau melayari internet untuk mendapatkan info yang lebih mendalam. Baiklah, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Pesan cikgu, banyakkan membaca untuk menambah pengetahuan dan menjadikan tulisan kita lebih bermakna. Semoga dapat bertemu lagi. #kekal tinggal di rumah, #belajar dari rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.